sebelum kecurian berlaku, kita kena atasilah masalah itu. Oke. Ini saya terangkan cara menggunakan whistle dan tali whistle. Begitu juga saya tambah dengan peralatan yang lain lah, seperti seal, cable tie, pembaris. Ini saya tidak, sebab apa syarikat tidak bekalkan. Saya cuma guna kertas sarung surat. Ini boleh guna pakai. Kalau tidak ini boleh guna newspaper lah. Okay. Sekiranya terjadi kebakaran, kita perlu tiup whistle bagi syarat seperti berikut. Dia panjang, oke. Selepas kita bunyikan whistle, apabila kita nampak di kawasan bangunan ada menimbulkan asap, kita terus datang, tiup whistle, suruh semua staf keluar dan kumpulkan di satu tempat yang disediakan. Selepas itu kita kira berapa orang staf hari ini yang datang bertugas. Jadi sekiranya ada yang terperangkap di sana, kita akan maklumkan dengan pegawai bomba. Tuan, untuk makluman Tuan, ada seorang staf terperangkap di dalam. Semasa yang kamu nampak asap, kamu segera untuk menelepon pegawai bomba di balai bomba. Telepon bomba dan penyelia zon, begitu juga dengan pegawai ronda lah. Okey. Sekiranya api belum besar, kamu perlulah pergi menggunakan pemadam api untuk mengatasi kebakaran tersebut. Apabila ruangan di dalam bilik, kamu jangan, apabila kamu buka itu bilik, kamu jangan buka besar, tau. Kamu kena buka, selepas kamu masuk sih, kamu terus tutup balik. Sebab apa? Apabila yang kebakaran itu tadi dapat oksigen daripada luar, api akan membesar. Jadi kamu tutup balik, kamu gunakan pemadam api yang seperti mana yang saya ajar. Padam. Lepas kamu padam, ikut pastikan kamu di atas angin, jangan di bawah angin. Kamu padam, sekiranya tidak terpadam juga benda tu, kamu cepat-cepat keluar. Sekiranya asap tebal, kamu perlu merangkak. Habis asap ni akan hingga sampai sini ya. Jadi ada ruang untuk kamu daripada bawah untuk kamu menyelamatkan diri. Oke, paham kan? Paham. Itu tentang kebakaran. Tentang kecurian. Syarat kecurian kita perlu bagi syarat seperti berikut. Satu pendek dan satu panjang. Itu apabila ada berlaku kecurian. Oke. Memandangkan tempat kita ini cuma satu orang anggota dan satu lokasi, satu anggota yang bertugas malam. Kita perlu berhati-hati semasa membunyikan whistle. Sebab pencuri bukan datang satu orang, dia akan datang 2 orang ataupun 3 orang. Target yang dorang angkat benda-benda yang berat, yang mendatangkan untung kepada mereka. Okey. Habis kita ni, pencuri ni, bila dia masuk, dia akan survey tahu tempat tu dulu. Dia akan survey malam pertama, malam kedua dan malam ketiga. Malam keempat baru dia akan masuk. Apabila dia masuk, dia lagi suka apabila cuaca macam hujan kuat, hujan lebat,
ya untuk dia mudah masuk dan juga untuk dia mudah kelongkar barang-barang lah. Sebab kalau hujan kita tidak dengar lah apa yang berlaku di belakang. Itulah kalau hujan pun lepas 7 jam kalau rasa mau pergi meronda, pergi ronda. Jangan sebab 1 jam siap baru buat rondaan. Oke, paham kan? Dan sekiranya terjadi seperti begitu, kamu cepat-cepat untuk strategik. Apabila kamu nampak benda begitu, kamu kena buat tidak tahulah. Habis kita 1 orang dalam lokasi. Kita takut nanti kita tiup whistle, kita akan dipukul. Habis orang ramai, kita 1 orang saja. Cara dia, kamu abaikan sampai di pondok atau kamu cari yang tempat-tempat berlindung. WhatsApp, saya akan segera datanglah dan saya akan berhubung kepada pihak polis. Lepas itu, bila saya datang, buat macam yang saya buat rondaan seperti biasa. Jadi, bila kamu datang ke sana, kamu bagi syarat, bunyikan whistle, saya akan terus ke sana. Dan saya pergi sana pun saya bukan tangan kosong, saya kena bawa senjata. Oke? Oke. Ini tentang trafik, lalu lintas. Syarat lalu lintas seperti berikut. Kotahan kendaraan. Kalau kamu kasih jalan, kasih jalan lah. Dan pastikan apabila ada keramaian, lawatan pegawai, pastikan kamu kena atur pacing itu baik-baik. Jangan jangan terlalu rapat lah. Habis kalau terlalu rapat, takut nanti kendaraan yang lain tercalar. Dan pastikan laluan itu tidak ada halangan. Oke, nah, itu tentang whistle. Tentang tadi whistle pula, kita boleh gunakan dia sebagai alat gari, sebagai gari lah. Begitu juga alat ganti sebagai kain anduk. Biarpun di situ saya ada bawa kain anduk, tapi kita pakai ini sih lah, sebab ini yang dibekalkan oleh pihak syarikat. Oke, sekiranya kamu sudah bergelut dengan seorang penjenayah atau pencuri, kamu bergelut, kamu pukul, lepas itu kamu akan ikat dia. Stop. Oke, kita sambung balik. Tentang tali whistle ini boleh digunakan sebagai alat ganti jari. Begitu juga dengan kain anduk. Oke, setelah kita bergelut dengan penjenayah, selepas itu kita baringkan penjenayah dan jari dia. Tapi sekarang kita buat demo di depan. Oke, cara dia seperti begini. Tali yang ini, tali yang ini kita letak di sini. Lepas itu rapatkan, baru pusing, selang. Oke. Lepas selang, perlu buat simpulan di sini, simpulan bunga genti. Nah, kalau kita ATM kita tahu lah. Nah, tapi ini sementara waktu ini. Oke, seperti berikut. Oke, yang penting di belakang. Oke. Ini whistle. Kalau unit CIT kita perlukan seal. Seal akan dibekalkan setiap pengawal CIT lah yang bertugas pada masa itu. Contoh seperti ini. Bila kita seal ini mudah dipotong oleh polis, dan mungkin kepala seal akan dibagi kepada kita, pada syarikat lah.
Oke. Tentang cable tie. Cable tie kita boleh gunakan seperti tidak. Kita gunakan untuk jari. Macam ni. Oke. Tapi kalau saya kasih kuat ni, tiada gunting kita. Ada gunting tak? Tiada gunting. Oke. Apa yang kasih kuat lah, kasih gitu sih ya. Ini contoh dia lah. Tapi di belakang. Di belakang. Di belakang. Ini coba kau kasih begini. Boleh ke tidak? Kalau sudah rapat tidak boleh kan? Kalau rapat mau rapat. Kalau sudah ketat. Oke. Itu cara penggunaan cable tie. Oke. Kita beralih kepada apabila berlakunya kemalangan. Kemalangan seperti patah tangan ataupun patah kaki. Kita perlu guna apa yang ada pada setiap pengawal, seperti tali whistle. Tali whistle ni kita boleh gunakan sebagai sebagai kain anduk. Oke, saya akan tunjukkan seperti ini. Kita masukkan tali yang ini ke lubang sini. Terus itu tarik dia. Oke. Ini bagian yang ini letak di bagian siku. Nah, yang ini pula bagian pergelangan tangan. Pergelangan tangan di sini ya. Oke. Coba tangan. Oke, macam ni. Terus tu masuk. Jangan buat macam ni ya. Kalau yang begini patah lagi. tidak boleh. Habis kalau patah di sini, staf tu akan merasa kesakitan. Oke, staf tu akan merasa kesakitan. Jadi yang betul begini. Pembaris kita boleh gunakan, kayu pun kita boleh gunakan. Seperti begini. Di sini kita boleh adjust. Habis sebetulnya kalau pesakit kan yang patah tangan baru berada di sini, Pak. Macam tu. Jadi kita akan simpul. Ini ya. Simpul manuk. Oke, Pakai tanganku. Oke. Itu sekiranya patah di sini. Kalau patah di sini, bagian penggelangan tangan ataupun jari yang patah, kita tarik sedikit. Kita tarik sedikit. Ini kau kena condongkan begini. Condongkan begitu. Jadi dia di sini, kalau di sini patah, rasa selesa lah, pesakit. Tapi kalau kamu buat yang macam tadi tidak boleh lah. Oke, ini sekiranya kalau tiada pembaris, kita boleh gunakan kertas ataupun newspaper. Cara dia kira benda yang ya macam ni ya. Cara dia macam ni. Ini terus masuk sini dan ini terus masuk sini. Ini cara yang betul. Sekiranya berlaku patah tangan, bagian tangan ataupun penggelangan tangan ataupun jari lah. Benda-benda ni kita boleh guna alat ganti. Alat ganti seperti pembaris, kayu pun boleh. Oke, paham sudah? Itu saja dari kami, pengawal stesen Bukit Kelapa, di mana saya telah
buat latihan sebelum ambil alih tugas pun. Semasa beliau berada di ORS, saya sudah ajar. Saya sudah ajar menggunakan benda-benda macam ini. Kami cuma ulang kaji semula sajalah. Okey, terima kasih kepada Duraim yang telah meluangkan masa sekejap untuk latihan latihan menggunakan whistle dan tali whistle lah. Sekian daripada kami. Assalamualaikum